Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah. Pada kali ini dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam siri Tadabbur Wahyu bersama saya Ustaz Rosli Mokhtar. Sekali lagi kita bersama dalam Faham Al-Baqarah dan kali ini ke siri yang ke-42. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya meneruskan siri ini, pada kali ini saya nak jelaskan ataupun ingatkan sedikit, sebab ada yang bertanya kepada saya mengapa tak terangkan mendalam tentang ayat Al-Quran dalam siri-siri. Saya lebih tumpu kepada makna perkataan. Untuk ini nak jelaskan sebab nak ingatkan balik kepada objektif kita. Objektif kita ialah dalam siri Faham Al-Baqarah, Faham Al-Fatihah ni, objektif kita ialah untuk mengingat makna-makna bagi perkataan, supaya bila orang baca Al-Quran, kita akan faham makna-makna perkataan. Untuk memahami makna yang lebih mendalam, yang tu kena baca tulisan saya yang siri Tadabbur Wahyu. Boleh ya. Jadi untuk video yang siri Faham ni, kita tumpu kepada nak mengingat makna bagi perkataan-perkataan, supaya bila kita membaca Al-Quran ataupun kita dengar orang baca, kita akan faham. Dan cuba kita tengok dalam ayat ke-39 ini, kita dah mula lihat perkataan yang diwarnakan dengan warna hijau dan warna biru ni sebenarnya lebih banyak ataupun hampir ke semua dalam ayat ni. Ini menunjukkan bahawa perkataan yang telah ditemui sebelum ini, iaitu perkataan ini adalah berulang. Dah berulang dah. Dan kebanyakannya adalah telah dimelayukan. Okey, cuba kita tengok ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina. Okey, wallazina kafaru, dan ini banyak, mudah-mudahan kita dah ingat ya. Dan allazina, orang-orang yang daripada awal surah Al-Baqarah ada perkataan allazina, orang-orang yang kafaru, dah dimelayukan, kafaru, dan orang-orang yang kufur. Jadi sebenarnya ayat ini, ayat 39 ini adalah sambungan perbincangan daripada ayat 38. Kerana dalam ayat 38 boleh rujuk kepada video sebelum ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa di dunia ini manusia akan menerima hidayah Allah, iaitu akan datang kepada manusia hidayah Allah, dan orang yang beriman mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan sedih. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, wa kazzabu, dan membohongi. Ni mungkin kita kurang dengar sikit, wa kazzabu. Okey, tapi cuba kita wow sekali lagi ya. Wow di sini ialah dan di sini juga. Di bahasa Arab ni dia banyak dan sikit. Dia banyak menggunakan sambungan dan. Wow di awal. Bahasa Melayu tak sedap guna dan orang-orang. Kita kurang guna kita tak mulakan ayat kita dengan dan. Tapi bahasa Arab dia mulakan awal ayat dengan dan. Bahkan kadang-kadang tu kalau dia nak bezakan dalam ayat ni, ayat perbincangan baru, dia guna dan juga. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafaru. Orang-orang yang di sini, orang-orang yang ramai ya. Sebab allazi seorang, allazani dua orang, allazina ramai orang. Yang untuk ramai.
Okey, jadi disebabkan yang untuk ramai ni sebab dia gunakan untuk kafaru. Kafaru ni orang yang telah kufur. Kafaru telah kufur, ramai juga orang tu yang kufur tu. Ni waw menunjukkan ramai. Kufur kafaru. Dah jadi bahasa Melayu kita panggil orang kafir ataupun telah kufur. Tu bahasa Melayu jugalah. Wa kadzabu, dan membohongkan. Membohongi ataupun membohongkan, dia tidak percaya. Lalu dia mengatakan bahawa Al-Quran itu bohong. Dia mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tu bohong. Dia menyatakan berita yang dibawa itu bohong, tidak benar. Dia membohongkan. Jadi dia tidak percaya. Wa kadzabu. Kalau berbohong, ni saya terangkan sikit. Mungkin perkataan ni banyak kita jumpa tapi kita kurang perasan sebab dia kadang-kadang yakdzibun. Dia beri dalam bentuk yakdzibun. Yakdzibun maknanya mereka membohongi. Yakdzibun berbohong. Mereka yakdzibun, mereka berbohong. Yang ni kadzab, membohongkan. Macam tu. Wow ni pun tengok. Bila yang membohongkan tu ramai, perkataan membohongkan tu kena letak juga tunjuk dia ni dilakukan oleh ramai orang. Wow ni ya. Sama. Wallazina kafaru wa kadzabu. Bahasa Arab ni dia sensitif dengan bilangan dan dengan jantina, iaitu inilah laki dengan perempuan. Okay, dia sensitif dengan laki dan perempuan dan dia sensitif dengan bilangan. Seorang, dua orang dan tiga orang ataupun lebih. Okey. Satu, dua dan tiga ataupun lebih. Okey, dan setiap perkataan tu boleh diketahui dia lelaki ataupun dia perempuan. Kalau perbuatan pula dia tambah lagi iaitu dari sudut masa lepas, sekarang dah akan datang. Itu saja tips faham bahasa Arab ni, sebenarnya tak banyak. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Wa kadzabu bi ayatina, dan mereka membohongkan ayat-ayat kami. Tetapi bi ni perkataan lain dengan ayat-ayat kami. Bi di sini mungkin bermaksud, dia ada banyak maksud ya. Kadang-kadang dia bermaksud untuk menerangkan sebahagian daripada ayat-ayat kami. Banyak dia punya ni, kita kena rujuk pada kitab-kitab tafsir yang melihat pada bahasa Arab perkataan. Tapi kita terjemah di sini, kalau kita tak terjemah bi ni pun kita boleh faham dalam bahasa Melayu. Dan mereka yang membohongkan ayat-ayat kami. Sebab itu sebenarnya terjemahan kita terhadap Al-Quran sebenarnya tidak menyamai Al-Quran. Tak akan sama. Sebab inilah bi ni dia banyak makna. Dia boleh terangkan dengan mendalam lagi. Ayatina, ayat-ayat kami. Mereka membohongkan ayat-ayat. Ayat-ayat, salah satu daripada ayat-ayat Allah ialah Al-Quran. Dah diterangkan. Ayat ni sebenarnya banyak ya. Sebab itu kita satu ayat, dia telah dimelayukan ayat ni. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Tapi orang Melayu 3 ayat, 4 ayat. Bahasa Arab satu ayat, 2 ayatan, yang kalau 3 ayat. Macam tu. Sebab tu jadi kita macam keliru. Kalau kita jumpa ayat, kita rasa macam tak pernah jumpa perkataan tu. Sebenarnya kita dah jumpa perkataan ayat. Nah, di sini ialah kami, dan Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan kepada diri dia dengan ganti nama kami. Kerana apa? Kerana dalam bahasa Arab ni nak menunjukkan kepada kekuasaan. Dan kadang-kadang
perkataan kami ataupun kamu, antum, menunjukkan kepada menghormati seseorang. Macam saya kalau bercakap dengan pensyarah saya, profesor saya masa belajar dulu saya tidak akan kata awak. Ini kasar dalam bahasa Arab, tak hormat. Kena kata antum, tak boleh kata anta. Kena kata antum. Antum maknanya kamu, ramai. Ramai itu menunjukkan kita hormat kepada dia. Sebab apa macam tu? Setiap bangsa tu ada apa orang panggil budaya dia. Dia budaya macam tu. Okey. Bi ayatina. Ayat-ayat kami. Ulaika. Mereka itu apa? Orang yang membohongkan ayat-ayat Allah tadi tu, mereka itu ulaika ni sebab apa saya hijaukan sebab kita jumpa dah banyak. Ulaika ashabun nar. Ashab, apa makna ashab? Dalam bahasa Melayu, ashab ni maknanya telah dimelayukan dalam bentuk sahabat. Ashab an-nar, sahabat neraka, iaitu ashab di sini maknanya mereka itu ahli neraka. Nar, neraka, dah layukan juga. Hum, mereka itu, banyak kali kita jumpa hum, mereka itu tu tak ada, kita kena tambah sebab nak cantikkan bahasa kita. Kita menterjemah dengan makna, bukan dengan perkataan saja. Kena ada juga unsur terjemahan dengan makna. Hum fiha, padanya, fi pada, ha padanya, nya apa? Iaitu kembali kepada neraka. Saya dah bagi tahu bahawa sebenarnya bahasa Arab sensitif dari sudut lelaki dan perempuan. Nar ni dalam bahasa Arab, nar api sebenarnya. Kemudian dia di sini dia bermaksud neraka. Orang Melayu ambil neraka. Sebenarnya nar makna asal dia ialah api. Tapi di sini api. Dia kata mereka lah ahli api. Bila sebut api, an-nar di sini alif lam ni menunjukkan api yang dia tersebut, iaitu api yang dimaksudkan ialah api neraka. Okey. Fiha, di dalamnya di sini, neraka ni perempuan. Dia tak ada tanda-tanda dia perempuan dari sudut zahir, iaitu tak marbutah. Tetapi orang Arab menganggap api ni perempuan. Jadi fiha, di dalamnya. Nya yang digunakan adalah nya yang digunakan untuk perempuan. Kalau lelaki, dia akan guna fihi. Kalau perempuan, fiha. Jadi hi dengan ha ataupun hu beza baris saja. Ada alif, maka sama je makna dia. Fiha khalidu, kekal. Mereka itu kekal. Kekal, mereka tu ni dia. Seperti biasa. Wow. Dan nun ni teman kepada wow. Khalidu. Khalidu maknanya kekal. Mereka kekal. Kita laras bahasa kita, mereka kekal di dalamnya. Tapi dalam bahasa Arab, mereka di dalamnya kekal mereka. Jadi memang tak boleh terjemah secara terlalu rigid, tak boleh. Kita kena sesuaikan mengikut bahasa. Sebab itu kalau orang tu dia nak mentafsir Al-Quran, dia tak belajar bahasa Arab, dia nak tafsir Quran hanya menggunakan Quran terjemahan saja. Jangan buat kerja macam tu. Tak boleh. Dia tak layak untuk nak mengajar tafsir. Tak layak lah. Kita bagi ke orang yang pandai lah. Kalau orang yang tak pandai ni, dia guna untuk diri dia saja. Sebab apa ni? Ni antaranya. Sebab laras dia tak sama dan maksud dia mendalam. Macam saya kata tadi, bak ni, bak apa? Sebab apa dia letak pula
bi di sini. Ada maksud-maksud yang dikehendaki secara mendalam. Jadi kalau orang tu tak pandai bahasa Arab, tak bolehlah nak mengajar tafsir Al-Quran, tidak layaklah. Walaupun kadang-kadang dia pandai cakap, pandai tapi tak boleh. Kita kena berhati-hati kerana Al-Quran ni kalam Allah. Dan bila kita bercakap maksud dia macam ni, kita sebenarnya menganggap itu adalah maksud yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi benda itu bukannya ringan lah. Itu amanah yang perlu kita yakin dia itu betul, baru kita boleh sampaikan kepada orang. Jadi setakat itu saja untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak kebaikan dan dapat kita kongsikan bersama dengan kawan-kawan dan sahabat kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.